Mesti korang pernah buat aktiviti ni dekat sekolah. Jadi cikgu kumpulkan korang dalam satu dewan ramai-ramai. Lepas tu cikgu bagi arahan kumpul ikut kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi cikgu pun katalah, siapa duduk dekat Perak kumpul dekat satu tempat. Jadi adalah beberapa orang yang pergi ke dalam kumpulan Perak tersebut. Cikgu kata siapa yang duduk rumah teres, kumpul satu tempat juga. Pun adalah ramai orang yang duduk rumah teres kumpul di tempat kumpulan yang sama. Lepas tu cikgu cakap, siapa yang kongsi hari lahir yang sama kumpul satu tempat. Kita pun mesti macam terkejut. Sama hari lahir? Susahnya. Sebab satu tahun kan ada 365 hari. Jadi kalau nak ada walaupun satu pasangan yang kongsi hari lahir yang sama, mestilah kena ada dalam 366 orang baru boleh dapat satu pasangan macam tu. Tapi ini yang sangat menarik dan satu perkara yang meletupkan otak saya bahawa sebenarnya kita tak payah 300 lebih orang, tak payah ratus-ratus pun sebenarnya. Kalau ada 23 orang dalam satu kumpulan, peratus untuk korang temui dua orang yang berkongsi hari lahir adalah dalam 50%. Kalau ada 75 orang, korang ada chance sebanyak 99% untuk ada satu pasangan yang berkongsi tarikh lahir yang sama. Biar betul peliknya kan? Macam kalau ada satu kelas yang ada 30 orang, 50% kemungkinan ada dua orang yang kongsi tarikh lahir yang sama. Sekolah dulu ada orang kongsi birthday tak? Ada, dalam kelas ada 4 orang birthday sama. Kelas berapa orang? Kelas 29 orang. Ya, walaupun otak kita macam tak boleh nak terima langsung, ya sebenarnya memang betul. Betul, dibuktikan dengan matematik. Dia macam kalau korang kata dibuktikan dengan matematik ni, korang macam tak boleh nak lawan dah lah. Masalah ni dipanggil sebagai paradoks hari lahir. Sebab kita macam tak boleh nak masuk akal benda tu. Tapi bila kita buat pengiraan memang terbukti. Cara mana kita nak buat pengiraan tu? Okey, kita kira macam ni. Mula-mula ada seorang. Apa peratusan untuk orang ini ada hari lahir? Memang peratusan dia 100% lah sebab dia lahir kan. Jadi dalam 365 hari, dia ada 365 peratusan ataupun cara untuk dia dapat satu hari lahir. Kemudian dia jumpa pula dengan orang kedua. Orang kedua ni apa peratusan untuk dia lain hari lahirnya dengan orang pertama. Jadi ada 364 hari dalam setahun yang orang yang kedua ni hari lahir dia berbeza dengan orang yang pertama. Jadi hampir 100% kalau korang jumpa Mamat mana-mana tepi jalan, tarikh lahir dia lain dengan korang. Korang tak kongsi birthday. Tapi bila ada orang yang ketiga, ada 363 hari dalam setahun yang hari lahirnya boleh berbeza dengan dua orang yang pertama tadi tu. Kemudian kita darabkan sampailah orang yang ke-23, dia ada 343 hari yang hari lahir dia berbeza dengan semua 22 orang sebelumnya. Jadi bila kita darabkan semuanya, kita akan dapat peratusan untuk semua 23 orang ni tak kongsi langsung hari lahir yang sama. Kita akan dapat peratusannya sebagai 49.7%. Maksudnya kalau ada 23 orang, kebarang kalian untuk ada satu pasangan yang berkongsi tarikh lahir yang sama sebenarnya adalah 50%. Pelik kan? Kenapa kita macam susah sangat nak tangkap benda ni? Satu kelas yang 23 orang, ada 50% kebarang kalian untuk ada dua member kita yang berkongsi hari lahir yang sama. Sebabnya ada dua. Yang pertama adalah otak kita ni dia sangat-sangat lemah dengan apa-apa proses matematik yang bukan tambah tolak darab bahagi. Dan yang kedua adalah bila ada 23 orang, apa yang kita biasa fikir adalah ada 23 pasangan. Tapi sebenarnya tak. Dalam 23 orang, jumlah pasangan yang kita boleh buat sebenarnya adalah sangat-sangat besar. Berapa banyak? Okey, sebelum tu kita cuba faham dulu macam mana kita nak kira berapa bilangan pasangan daripada sejumlah orang yang ada. Kalau ada 3 orang, berapa banyak pasangan kita boleh buat? Setiap seorang dia boleh berpasang dengan 2 orang yang lain. Jadi maksudnya kita boleh buat jumlah pasangan adalah 3 darab 2, 6. Cuma kalau kita tengok kat sini ada pasangan-pasangan yang berulang.
Jadi yang berulang ni kita tak kira lah. Sebab kalau kau kahwin dengan isteri kau, kau dikira satu pasangan lah. Kau bukan dikira sebagai dua pasangan. Jadi lepas tu kita bahagi dengan dua. Dan inilah cara kita nak kira berapa banyak bilangan pasangan daripada satu kumpulan orang. Jadi kalau ada 23 orang, berapa banyak pasangan kita boleh buat pasangan dua berdua? Jawapannya adalah 253 pasangan. Dan inilah rantaian pasangan-pasangan yang kita boleh buat. Weh, benar lukit ni weh. Berselirat. Jadi ini cara kedua yang kita boleh fikir masalah paradoks hari jadi ni Bila ada dua orang bertemu, apa kebarangkalian yang diorang tak berkongsi hari lahir yang sama? Kebarangkaliannya adalah 364 hari daripada 365 hari lahir diorang berbeza. Tapi bila ada 253 pasangan, apa kebarangkalian untuk setiap daripada pasangan tu tak berkongsi hari lahir yang sama? Jadi yang 364 per 365 tadi tu kebarangkalian yang setiap pasangan tak berkongsi tarikh lahir yang sama, kita darabkan 253 kali. Darab ataupun kita buat 364 per 365 kuasa 253, maka kita akan dapat peratusan 50%. Daripada 253 pasangan tu tak ada langsung yang berkongsi hari jadi yang sama. Maksudnya ada 50% ada pasangan yang berkongsi hari jadi yang sama. Jadi itulah dia paradoks hari lahir yang dia macam menyalahi intuisi kita, tapi sebenarnya boleh dibuktikan dengan matematik. Dan itulah sebenarnya yang banyak berlaku dalam kehidupan harian kita pun. Kita anggap bahawa benda ni takkan berlaku sebab dia macam menyalahi intuisi, dia sangat tak berkemungkinan. Tapi sebenarnya kalau ikut matematik, benda-benda itu dia berkemungkinan. Ada cara lain untuk korang buktikan. Korang boleh tekan link kat bawah ni, ada simulasi daripada 23 orang, berapa kebarangkalian untuk satu ataupun satu pasangan berkongsi hari lahir yang sama. Saya sediakan link dekat bawah. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Sekarang soalan yang paling penting. Nips ni boleh makan lagi tak? Tak boleh, dah kena kuman. Kenapa guna nips?